Hai, selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu dan kawan-kawan sekalian. Hari ini, kawan saya Lau Ling Chi dan saya sendiri Lee Yong King akan terangkan dasar pendidikan kebangsaan kepada kalian. Mari bermula dengan latar belakang. Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan Malaysia tentang betapa mustahilnya satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Kesedaran ini telah lahir satu dasar pendidikan kebangsaan melalui Pernyata Raja pada tahun 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran selepas setahun. Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahmat Talib. Laporan Rahmat Talib kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran pada tahun 1961. Kemudian, sebuah jawatan kuasa kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 supaya maklumat untuk melahir satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. Yang rasional, sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan, dan perpaduan negara. Sistem pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat, pendatang, dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan semangat pembangunan rakyat tempatan. Sistem ini mungkin secukup dengan tanah Melayu yang terjajah, tetapi apabila tanah Melayu sudah merdeka, ia didapati tidak lagi sesuai. Oleh itu, langkah-langkah diambil bagi mengubah satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai maklumat-maklumat sendiri. Seterusnya, objektif. Dinyatakan dalam pendahuluan kepada Akta Pelajaran 1961 iaitu bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan mengalahkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. Ia juga dinyatakan secara am dan dipandukan kepada Pernyata Raja 1956 dan Laporan Rahmat Talib 1960. Mencerminkan hasrat bahawa dasar pendidikan diharapkan supaya melahirkan masyarakat yang bersatu padu, disiplin dan terlatih. Seterusnya adalah strategi pelaksanaan. Strategi yang dilaksanakan adalah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasi Malaysia bagi semua jenis sekolah, mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua, melicinkan tata cara pengurusan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu, mengadakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun, mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu, menyediakan pendidikan rendah mengikut KPSR yang berasaskan 3M pada tahun 1983 yang menjurus kepada KPSM pada tahun 1989. Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sekolah vokasional pada tahun 1978. Memperbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin. Menjadikan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah. Mengalahkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin. Kesimpulannya, dasar pendidikan kebangsaan dapat menampung keperluan-keperluan negara buat masa yang lama.
Seterusnya, kepentingan rakyat diberikan pendidikan adalah selaras dengan hasrat negara mencapai tahap negara perindustrian. Ia juga memenuhi keperluan tenaga manusia dari segi jumlah dan kualiti. Dasar pendidikan kebangsaan juga mengalahkan lebih ramai rakyat terlibat dalam bidang keusahawanan dan tidak bergantung sepenuhnya kepada kerajaan untuk mencari kerja. Sekian, terima kasih.